Okay, ready? Ready. Ready. Okay. Standard library. Standard library ni sebenarnya dia macam pustaka untuk bahasa pengaturcaraan. Dia macam Java, dia ada pustaka dia, Python ada pustaka dia. Pustaka tu secara umumnya dia simpan fungsi. Macam di kata 3 kita belajar built-in function kan? Ingat tak built-in function? Fungsi yang ada siap-siap dalam bahasa pengaturcaraan tu, kita tak payah tulis. Kita panggil dia dan guna saja. Jadi tajuk kita hari ni, standard library ni lebih kepada built-in function. Function yang disediakan siap-siap oleh pengeluar ataupun pencipta bahasa pengaturcaraan. Okay, selalunya built-in function ni ialah function yang umum yang dia agak orang semua akan guna. Jadi dia buat siap-siap. Okay, kita tengok Standard library merupakan koleksi kaedah atau fungsi function yang disediakan dan diguna pakai sewaktu implementasi dalam kod atau cara. Okay, dalam kod atau cara. Standard library perlu ditakrifkan. Macam ni, mungkin dia guna import. Import. Dia guna perkataan import. Maksudnya sebelum tulis atau cara paling atas sekali, mungkin dia tulis import. Import maths dot py. Contoh macam tu. Ni kalau dalam Python. Import maths.py. Okay, standard library perlu ditakrifkan. Ditakrifkan ni maksudnya ni lah kita kena define atau kita kena import dulu sebelum kita guna. Okay. Ditakrifkan dalam spesifikasi bahasa pengaturcaraan. Spesifikasi ikut jenis bahasa pengaturcaraan. Macam kalau Python tadi saya kata dia guna import. Okay, perkataan import. Kalau JavaScript ni dia guna source. S-O-U-R-C-E, source. Nanti kita tengok. Sumber. Standard library juga merupakan sebahagian daripada arahan dalam aturcara. Jadi adalah sebahagian daripada arahan. Termasuk definisi bagi algoritma yang biasa digunakan, struktur data dan mekanisme bagi input dan output. Antara standard library yang terdapat dalam JavaScript yang kita nak belajar hari ini dua ni je. Okay. Max.js dan date.js. Selalunya standard library ni nama yang dibagi tu menerangkan fungsi dia. Contoh nama dia max.js. Kita tengok nama dia pun max. Mestilah fungsi dia untuk operasi matematik kan? Operasi matematik seperti math. Ni agak-agak untuk apa ni? Dia akan buat apa ni? Math.sqrt. Agak-agak awak. Apa dia sqrt? Dan juga ni. maths.pow. Agak-agak apa fungsi dia ni? Input. Siapa tahu? Punca kuasa. Ya, betul. Punca kuasa. Square root. Mencari punca kuasa. Okay, ini mencari punca kuasa. Yang ni untuk agak-agak untuk apa? maths.pow. POW singkatan bagi power. Power tu apa? Kuasa. Mencari kuasa bagi nombor. Okay. Dan dua-dua ni math.square root dengan maths.power ni, tengok dia ada buka tutup kurungan tu. Buka tutup kurungan ni. Buka tutup kurungan menunjukkan dua-dua ni merupakan function. Fungsi. Okay. Function. Sebab tu dia ada buka tutup ni. Dan dua-dua ni duduk dalam library, duduk dalam pustaka yang dinamakan apa? Dinamakan maths.js. Faham tak saya cakap? Dua-dua ni duduk dalam ni. Maths.js. Maths.javascript. Okay. Ada lagi function selain daripada dua ni, ada lagi banyak lagi function lain dalam math.js. Sekejap lagi kita tengok. Okay, standard library yang kedua yang kita nak belajar hari ni adalah date.js. Agak-agak untuk buat apa ni?
memaparkan fungsi tarikh seperti date.now. Date.now, agak-agak awal dia buat apa date.now? Masa sekarang. Ya, tarikh sekarang. Okay, date.now dia akan paparkan tarikh semasa, tarikh sekarang lah. Kalau buat atur cara hari ni, awak runkan hari ni, dia keluar tarikh hari ni. Kalau esok, dia keluar tarikh esok. Macam tu, date.now. Okay, date.format. Format ni dia ada macam-macam format kita boleh tetapkan. Contohnya hari day kan. Day, lepas tu month, lepas tu year. Yang ni dia keluar lah macam 08, hari bulan 12, 2021. Okay. Dia ada banyak tarikh lah untuk date format. Next. Kelebihan standard library. Yang ni kena ingat, dia selalu tanya dalam pokok ni. Kelebihan standard library ni, yang pertama, dia ada 3 kelebihan ya. Diguna tanpa mengetahui cara pelaksanaannya. Kalau kita nak guna, kita boleh guna tanpa kita tahu pun coding dia. Tanpa mengetahui cara pelaksanaan. Maksudnya kita tak payah tahu pun coding yang di sebalik tu. Kita panggil dia saja. Contohnya kita panggil max.pow. Dia duduk kat bawah ni, patut disambung kat sini ya. Max.pow daripada standard library max.js. Sebab max.pow duduk dalam max.js. Tanpa perlu mengetahui bagaimana operasi kiraan kuasa power dilaksanakan. Kita tak payah tahu pun macam mana dia kira. Kita hanya panggil dia, suruh dia buat kerja. Suruh dia kira. Cari kuasa kat kita. Okay, tu yang pertama. Okay. Diguna tanpa mengetahui cara pelaksanaan. Yang kedua, boleh digunakan berulang kali. Boleh guna banyak kali. Bukan setakat kita saja boleh guna standard library tu banyak kali, tapi ramai-ramai orang pun boleh guna serentak. Boleh digunakan berulang kali apabila diperlukan dalam atur cara dengan hanya memanggil fungsi. Panggil saja dan kita boleh guna. Yang ketiga, mengurangkan masa pembangunan atur cara. Pasal apa mengurangkan? Pasal apa dia kata jimat masa? Pasal apa? Sebab tak payah tulis penyataan berulang kali. Ya, betul. Kerana tidak perlu menulis penyataan berulang kali. Kita nak tulis function pun panjang tau. Silap-silap ada error masa kita tulis tu. Nak kena semak ralat pula. Tapi bila menggunakan standard library, tak payah tulis. Panggil dan guna saja. Jadi kurangkan masa pembangunan. Jadi kena ingatlah 3 ni ya. Okay, next. Contoh atur cara JavaScript, max.square-root dan max.power. Okay, max.square-root, max.power. Dia guna kat sini, script. Okay, dia tak import. Kalau Python kita kena tulis import dekat atas. Kat sini dia guna src. Src ni untuk source, sumber dia. Script source, maksudnya dia baca daripada pustaka. Pustaka mana? Pustaka dekat max.js. Kita kena macam import, kena define dulu pustaka tu. Pasal apa kita kena define? Sebab dalam max.js ada max.square-root dengan max.power. Dua-dua ni yang kita nak guna ni duduk dalam mana? Duduk dalam max.js. Ya, betul. Sebab tu kita kena panggil dia dulu. Okay, kena nyatakan dulu, define dulu. Barulah kita boleh guna bawah ni head. Pustaka mesti panggil dekat head. Mula-mula sekali, di atas sekali. Body script, document.write, punca kuasa 2 bagi 4 ialah, macam biasalah document.write tu output dia. Yang ni dia akan keluar yang ni. Punca kuasa 2 bagi 4 ialah, berhenti tang ni. Lepas tu dia keluar lah. Max.square-root 4. Okay, kita letak nilai siap-siap 4 ni, maksudnya dia akan buat operasi. Dia akan buat punca kuasa 2 bagi 4. Sebab tu dah dapat output dia 2. Ni 2 ni. Okay, senang je. Seterusnya document.write, break. Break maksudnya selang satu baris. Break. Pi ke baris baru.
Okay. Mula baris baru, break. 3 kuasa 2 ialah, 3 kuasa 2 ialah ni. Lepas tu dia guna fungsi apa? Max dot power. 3, 2. Maksudnya apa? Apa dia? 3 ni adalah, orang panggil apa tak? Ni, 3 ni kan? Lepas tu ini kuasa dia 2. Okay, 3 kuasa 2 adalah 9. Okay, adalah 9. Sebab tu dia keluar 9 kat sini. Okay. Boleh ya? Next. Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Okay. 316. Penggunaan standard library dalam bahasa penskriptan klien. Standard library yang dipelajari yang pertama mat.js, yang kedua date.js. Yang tadi itulah. .js. Max.js ialah standard library yang kerap digunakan dalam JavaScript. Kerap digunakan. Terdiri daripada fungsi built-in function dan pemalar dengan pelbagai jenis data seperti nombor. Standard library dalam JavaScript berada dalam package.js. Standard library mesti duduk dalam .js dan perlu disimpan dahulu. Disimpan dahulu tadi kita guna arahan apa? Arahan src. Ya. Ke scr? src ke scr? SRC. Yang mana satu? Yang mana satu? src ke scr? Confused dah. SRC kot. S Cikgu cek balik. SRC ke? Cek kat depa. Ni, ingat source. Yang mana dulu Mai? R ke C dulu? Hak ni. Okay, nanti kalau buat coding, tolong tengok aku tersilap. Bukan SCR. SCR untuk screen. Source, SRC. Okay. Seterusnya mat.js akan dimuatkan dan seterusnya boleh digunakan dalam atur cara. Bila kita letak tu yang src mat.js tu, lepas tu kita boleh gunalah. Kita boleh gunalah function yang dalam dia tu. Function square root, function power kan. Mat.js boleh didapati daripada pelbagai pengurus package seperti ni bawah, tetapi juga boleh dimuat turun daripada laman web. Okay, kita boleh download daripada laman web. Okay, saya pun tak pernah cuba yang ni. Nanti kita boleh cuba. Maksudnya, standard library ni kita boleh download daripada internet. Kita download, lepas tu kita guna. Okay, next. Raja 314 menunjukkan screenshot laman web max.js yang mengandungi file max.js untuk dimuat turun dan disimpan. Okey, maksudnya kita kena install dulu. Install max.js. Okey, macam tu. Max.js juga digunakan dalam node.js dalam pelayan. Okay, dia digunakan juga dalam pelayan, dalam server. Okay, dan dalam pelayar. Dalam browser pun kita guna. Selalu kita guna dekat browser lah. Sebab kita buat coding dekat browser kan. Okay, untuk atur cara klien. Library perlu dimuatkan dan disetkan sebelum boleh digunakan. Perlu dimuatkan dan disetkan. Macam kita tengok tadi lah. Dia tulis dekat head kan. HTML lepas tu head. Head tu kita letak source. src sama dengan max.js. Okay, macam tu. Terus sebab dia kata perlu dimuatkan. Mesti tulis dulu. Mesti define dulu. Takrif dulu. Okay, next. Attribute source pada script. Macam kita tengok tadi. Attribute source pada script atau cara. Mat.js boleh dimasukkan dalam attribute tag script dalam atau cara JavaScript. Okay, dia suruh kita download. Lepas tu kita boleh gunakan fungsi-fungsi dalam tu. Lepas kita download, kita install. Lepas tu kita define dekat head source sama dengan max.js. Lepas kita define source dia, lepas tu kita boleh guna fungsi di dalam atur cara kita. Fungsi-fungsi yang boleh digunakan
Ini antara contoh dia. Yang tadi yang dia sebut tu max.pow dengan max.square root. Sebenarnya ada lagi yang lain yang ni lah. Max.add. Add dia akan tambahkan 2 nombor. So kita tulis je nombor apa kita nak tambah. 5 dengan 3. Jadi dia akan dapatlah output dia 8 macam tu. Divide. Nombor apa bahagi nombor apa. Subtract. Apa? Tolak dengan apa. Macam tu. Ini nombor apa? Kuasakan dengan berapa nak kuasakan. Square root. Max.cube. Cube tu apa cube? Cube tu apa Apa dia cube? Siapa tahu cube tu apa? Isi padu ke? Bukan isi padu. Isi padu boleh lah. Tapi cube tu sebenarnya adalah kuasa 3 tau. Cube tu adalah kuasa 3. Kalau isi padu pun betul jugalah sebab isi padu cubed kan 60 kuasa 3 kan. Dia ambil daripada yang ni lah. Cube tu. Cube tu kuasa 3. Kalau cube 3, apa jawapan dia? Max.cube, lepas tu dalam bracket kita tulis 3. Apa jawapan dia? 3 Ya betul. 3/3 dapat 27 macam tu. Okay. Max.sort. Sort ni untuk mengisih unsur-unsur dalam satu matrik. Okay, contoh 33 menunjukkan penggunaan max square root dan max power. Yang ni yang kita kata kita kena define dulu, panggil dulu. Lepas panggil baru boleh gunalah function dia kat sini kan. Yang ni macam kita buat tadi. So tak payah terang lah, senang kan. Next. Pelayar, browser. Pelayar ialah satu program yang mempunyai antaramuka bergrafik yang memaparkan fail-fail HTML dan digunakan untuk navigasi World Wide Web. Pelayar tu paling mudah adalah kita punya browser tu lah, Google Chrome kan. Okay, Google Chrome tu adalah program untuk paparkan antaramuka grafik, ada gambar. Okay, file HTML. Untuk buat apa? Untuk navigasi, melayari internet. Mac.js juga dimuatkan sebagai file JavaScript biasa dalam pelayar. Tak, dia tak download. Yang ni dia terus guna dari internet. Dia letak link kan. Jadi atau cara kita akan link ke laman web ni terus. Tak payah download dalam komputer. Okay, dia baca dari internet. Lepas dia baca baru kita gunalah yang ni. Okay. Tetapkan sumber yang dirujuk. Sumber tu adalah source. SRC tadi. Okay, kita letakkan laman web je. Macam kita buat image dekat HTML lah, kita boleh ambil image daripada laman web. Terus letak alamat laman web tu kat sini. Okay, next. Sikit lagi. Okay, date.js. Date.js tu macam tadi, nama pun date, dia untuk date lah, untuk tarikh. Okay, download file date.js. Kita boleh download ataupun kita boleh terus guna daripada internet. Fungsi yang tertakrif dalam date.js, fungsi-fungsi dia, function dalam date.js adalah ni. Date.today, date.passToday, date.today at days. Okay. Ini dia punya penerangan dia lah, date.today untuk menghasilkan tarikh hari ni. Selalu kalau kita nak buat receipt ke, kita nak buat paparan slip keputusan periksa ke kan, dia akan keluar tarikh yang kita print tu. Hari kita print, dia keluar tarikh kat bawah tu. Dia guna function ni lah, date.today. Okay. Yang ni adalah laman web untuk date.js. Yang kita boleh terus guna, tak payah download. Ambil dari sini. Okay, next. Okay, ini penggunaan date.js. Okay, kalau yang ni, yang dia bagi ni, kita download ke tak yang ni? Ni yang kat sini. Download. Ya, betul. Ini kita download. Betul? Lepas tu kita guna, dia akan keluar lah macam ni. Hari ini, date today kan. Dia akan keluar macam ni. Okay, next.